Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa bain qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wallahu khairun hafizah wa huwa arhamur rahim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia Allah sehingga kita dapat melakukan amal ibadah pada malam bulan yang mulia ini. Lebih-lebih lagi pada malam ini, malam Jumaat. Malam Jumaat. Dan ada yang mengatakan bahawa malam ini ada kemungkinan juga berlakunya Lailatul Qadar. Ada ulama yang mengkaji dan membahaskan tentang Lailatul Qadar, termasuklah imam kita, Imam Al-Ghazali, yang telah memberi satu kaedah untuk mengenali bila berlakunya Lailatul Qadar. Cuma kita untuk kelebihan pada malam ini, malam Jumaat, satu malam yang mulia, dan malam Jumaat ini adalah lebih mulia daripada segala malam-malam yang lain, termasuk malam bulan Ramadan. Malam Jumaat lebih mulia lagi, kecuali malam Jumaat yang duduk dalam bulan Ramadan. Malam Jumaat yang duduk dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita berada di malam Jumaat ini, malam Jumaat bulan Ramadan. Sama-samalah kita amalkan benda-benda kebajikan yang kita, kalau boleh kita gandakan lagi. Kerana pada malam ini Tuhan gandakan pahala dia. Kerana berada malam Jumaat dan berada dalam bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini pula malam ni malam 25, malam ganjil, yang ada setengah pendapat ulama mengatakan bahawa berlakunya Lailatul Qadar ini pada 10 malam terakhir Ramadan, dan ada pula yang mengatakan 10 malam terakhir itu dikecilkan lagi pada malam-malam ganjil, iaitu malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Kita ada, selain daripada malam ni, ada dua lagi malam Jumaat yang ganjil, iaitu malam 27 dan malam 29. Jadi antara amalan-amalan yang mungkin mudah bagi kita, cuma kalau kita terlupa, rugilah. Umpamanya kita masuk dalam masjid, kalau paling mudah untuk dapat pahala, kita niat i'tikaf. Kita niat i'tikaf dalam masjid, dapat pahala. Duduk saja pun, tahu agama pun, duduk dalam masjid niat i'tikaf, dapat pahala. Itulah di antara yang saya dapat maklumat daripada pengaji Mu'timi dan Mu'tiri. Kenapa kita niat bangunan kita ni sebagai masjid. Dulunya mereka mula-mula dulu, masa saya kecil-kecil, ni kita panggil madrasah aja, lesson, kata orang Kelantan lesson. Lepas tu tukar pada musalla, surau. Kemudian kerana sebagai ulama mengatakan bahawa lesah surga tak boleh niat i'tikaf darahnya. Tidak sah i'tikaf di surga di lesah. Maka tukar bangunan ini, kita niat 3 gadis itu niat jadikan masjid. Dan kita bila jadikan masjid, kita boleh niat i'tikaf. Jadi bila kita mari masjid ni, walaupun duduk saja, niat i'tikaf.
dapat pahala. InsyaAllah kita sambung malam ni sebagaimana yang sebut pada lepas, di mana ada 3 tempat Nabi rasa gerung dari akhirat. Nabi rasa gerung dari akhirat. 3 tempat. Pertamanya kita dah sebut semalam, ketika Allah SWT pacatkan mizan. Dan yang kedua tempat Nabi gerung, dia cerita pada Aisyah, bila Aisyah ngadu hak pada Rasulullah sama ada di akhirat nanti boleh duduk bersama dengan Nabi lagi ataupun tidak. Atas dunia duduk bersama-sama dengan Nabi, duduk bersama-sama dengan Nabi. Isteri Nabi duduk bersama-sama dengan Nabi. Akhirat besok tu tahulah boleh duduk bersama ataupun tidak. Aisyah kalau ikut niat dia, kalau dia mati, kalau boleh nak dikebumikan sebelah Nabi, nak dikebumikan sebelah Nabi Aisyah. Kerana selepas Nabi wafatnya Sayyidina Abu Bakar, duduk sebelah Nabi. Dan dia kalau boleh, selepas ni kalau dia mati, tanda sebelah Nabi, sebelah ayah dia, duduk dekat-dekat situ. Tapi bila Sayyidina Umar terbunuh, Sayyidina Umar sebelum itu pesan pada orang, minta supaya mohon kebenaran kepada Aisyah untuk dia dikuburkan sebelah Nabi. Wakil Umar pergi jumpa Aisyah supaya mayat Sayyidina Umar dikebumikan sebelah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar sebelah Nabi dan dia sebelah Sayyidina Abu Bakar. Minta kebenaran kepada Aisyah. Kalau Aisyah benarkan, tanyalah aku situ Umar besar. Kalau Aisyah tak benarkan, tanya aku di perkuburan Baqi'. Bila orang pergi jumpa Aisyah keberatan juga. Tapi akhirnya Aisyah bagi kebenaran untuk ditanam Sayyidina Umar sebelah Nabi. Dan mulai daripada saat Sayyidina Umar duduk sebelah Nabi, kerana kubur Nabi milik Aisyah, dekat milik Aisyah. Kerana Nabi wafat di situ dan dikebumikan di situ. Diceritakan selepas itu Aisyah masa mayat Abu Bakar, mayat Rasulullah duduk sebelah tu, Aisyah tak jaga lawan aurat dia. Duduk dalam bilik, tak tutup mana aurat dia, kerana bawah tu mayat Rasulullah suami dia, mayat Abu Bakar ayah dia. Tapi bila dikebumikan Umar di situ, maka Aisyah mula pakai tutup muka dan sebagainya, tutup aurat seperti duduk luar. Bila orang tanya apa, kerana aku malu, sebelah aku tu ada orang asing. Sebelah kubur suami aku ada orang asing, iaitu Umar bin Al-Khattab. Jadi Aisyah tawaduk dia, takwa dia, walaupun orang mati, dia jaga juga aurat supaya tidak terlihat oleh orang mati. Itu Aisyah. Jadi dia tanya Nabi, kita di lagu mana? Maka Nabi kata ada 3 tempat. Tempat yang pertama, Nabi bimbang ketika dipacatkan mizan. Tempat yang kedua, iaitu ketika diberi buku surat amalan. Itu gerung juga, beri buku surat amalan. Orang pakat gerung tengok, kerana takut surat amalan itu diberi dengan tangan kiri. Fa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thuburan wa yasla sa'ira. Ada juga orang yang diberi buku surat amalan dia bukan dengan tangan kanan, bukan dengan tangan kiri. Buku surat amalan dia rembah atas belakang, rembah atas, ambil
ambil buku surat amalan, mau gembah atas belakang. Maka ketika itu bila gembah atas belakang itu orang semua tengok, dan itu satu petanda bahawa dia adalah kesudahan yang tidak baik atau masuk neraka wa'alaikumsalam. Kerana buku surat amalan dia diberi dengan tangan kiri ataupun dengan lembah atas belakang. Kita tak boleh, kita kata tak apa, aku nak olah tangan kanan. Tak boleh. Kalau sudah ditentukan oleh Allah SWT, orang itu akan terima dengan surat amalan dan takilah belah mana sekalipun. Tak boleh berlaku. Begitu juga dekat kita nak mati, mengucap dua kalimah syahadat. Kita belum tentu boleh mengucap ataupun tidak. Cuma kita berdoa pada Allah supaya Allah di akhir hayat kita boleh sebut nama Allah. Tapi kalau Allah tak izinkan, tak boleh sebut. Fir'aun masa dia lemah dalam Laut Merah, bila dia lemah kokak dekat nak mati dah, dia teringat betul orang Nabi Musa. Orang Musa kata tu betul berlaku. Cuma keras keruk dia, urut pada dia, takabur dia, tak nak mengaku gapo Nabi Musa sebut, Nabi Musa suruh. Tapi dekat nak mati, nyawa duduk halkum dah, dia ingat dalam hati dia gapo Nabi Musa kata tu betul, dan dia nak mengucap, tapi tak boleh mengucap. Diceritakan bahawa bila dia nak sebut bacaan tu, malaikat Jibril ambil selup di tengah laut tu, pergi sombak mulut Fir'aun, sehingga Fir'aun tak boleh mengucap. Fir'aun, kerana Allah tidak izinkan. Jibril pun buat gitu dengan dia tak buat sesuatu. Malaikat ni la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'alu ma, dia akan buat gapo Tuhan suruh, dan dia tidak derhaka benda-benda yang Tuhan larang. Itu sangat yang menggerunkan ketika diberi buku suratan amalan. Dan yang ketiga sangat yang menggerunkan, Nabi kata, iaitu ketika meniti di atas tiang Sirat. Itu sangat yang menggerunkan. Kenapa Nabi gambarkan, Nabi sebut di tiang Sirat ini satu jambatan yang daripada mahsyar, jambatan itu lalu ke atas neraka. Ujung sana syurga. Umpamanya kita naik jambatan Sultan Yahya dululah, ujung ni ada air batu Kijang. Ujung sana ni Pasir Pekan. Pasir Pekan. Di tiang Sirat, ujung alik ni mahsyar, ujung alik sana syurga. Tengah-tengah tu kalau jambatan tengah-tengah tu sungai. Di tiang Sirat tengah-tengah tu neraka. Nabi kata menggerungkan, kenapa? Kerana di tiang Sirat ini halus, lebih halus daripada rambut belah 7. Rambut kita ambil sorak, rambut belah 7. Boleh belah 7 lagi rambut. Halusnya tiang Sirat. Dan panjang tiang Sirat ini 15,000 tahun perjalanan nak sampai. Kalau jalan kaki biasa ni 15,000 tahun baru sampai. Kita atas dunia hari ni, umur kita tak sampai 100 pun. Kita derolik je tak sampai 100. Tak. Jangan benar ada orang 100 lebih. Ada orang 100 lebih. 15,000 tahun.
5,000 tahun jambatan itu dia lah naik. 5,000 tahun lah naik. Mana kena rukah. Jambatan itu naik dengan rukah. Kerana dia cacok naik ala kata. 5,000 tahun lagi Allah tunggu. 5,000 tahun lagi mendatang. 15,000 tahun perjalanan. Gerung. Nabi tengok tu tak teringat apa Nabi. Tengok jambatan tu lah. Nabi sebut bila orang meniti di atas dalam surat Nabi, salaman, salaman, minta selamat, minta selamat, minta selamat. Takut Nabi. Kita tengok lebih tajam daripada mata pedang. Yang tajam lah ni kalau kita tengok pisau cukur. Pisau cukur. Kalau zaman-zaman dulu pisau cukur, esok pisau jilet. Jilet pisau cukur cak boya. Kerak boya pun putus dah. Kerak boya pun putus tajam ni. Pisau jilet. Pisau tu kalau kita letak straight kita lalu tangan kita atas tu, mah luka selalu. Luka selalu. Ada kawan saya, dia jenis berjambar sikit lah. Dan dia cukur janggut dia ni. Satu hari dia cukur-cukur. Lepas habis cukur tu, dia letak pisau cukur dalam baju. Letak dalam poket baju. Kemudian tak teringat, satu ketika dia pergi basuh baju. Basuh biasalah. Basuh baju perut. Bila perut tu serah pedih. Tengok darah tangan dia. Kenapa? Kena pisau cukur. Tajam ni pisau cukur. Kita dengar cerita, saya dengar cerita dia pun gerung dah. Fish. Mana boleh tak ingat pisau tu dalam poket baju orang tak ingat. Titian surat lebih tajam daripada mata pedang. Mata pedang tu tajam. Mata pedang hok nak pacung tekuk orang. Zaman dahulu bila nak pacung tekuk orang, tukang pacung itu dia akan teh dulu. Dia ambil selai rambut, dia letak atas mata pedang tu. Dia letak atas mata pedang tu, dia siup. Siup rambut tu putus rambut. Tidak gaji tak, letak secukup rasa atas mata pedang tu. Siup. Dengan siup pun angin kena mata pedang tu, rambut kena mata pedang tu dengan tiupan angin mulut tu. Putus. Itu tajamnya. Nabi kata lebih tajam daripada mata pedang. Itulah tempat-tempat yang menggerukan. Jadi kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT pada malam bulan yang mulia ini supaya Allah permudahkan urusan kita. Nak meniti di atas tiang surat. Cara nak memudahkannya ialah dengan cara kita tempuh kenderaan. Booking kenderaan ini, nak naik atas tiang surat, naik kenderaan. Jadi bila naik kenderaan, tak jadi apa lah. Kau tajam ke apa semua sekali nak atas kenderaan. Umpama kita naik kapal terbang. Lalu atas tiang sirat tu dengan kapal terbang. Tak serap pun. Gapo kenderaan-kenderaan tu. Kenderaan-kenderaan tu di antaranya adalah masjid-masjid yang kita jatuh cinta dengan masjid tu. Saya masjid tu. Selalu pergi ke masjid tu, maka insya-Allah mudah-mudahan masjid tu akan jadi kenderaan kita. Di masa meniti di atas surau. Satu lagi kenderaan kita iaitu binatang-binatang yang kita korbankan. Kita sembelih raya haji untuk korban. Itu juga akan jadi kenderaan kita untuk kita meniti di atas surau. Itulah sedikit sekira kita mudah-mudahan memberi manfaat pada diri saya dan juga tuan-tuan semua. Wallahu a'lam.